Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita lihat apa yang kita akan belajar dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, iaitu ada 9 perkara kat sini yang kita mesti kena tahu apa yang kita belajar berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama, kita mesti kena tahu tujuan penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan, menerangkan maksud lebihan dan kurangan pendapatan, memberi contoh hasil dan belanja bagi kelab dan satuan, mentafsir pendapatan hasil, pendapatan modal, pencairan hasil dan pencairan modal, menyediakan akaun perdagangan dan dalam bentuk T dan format penyata, mentafsir untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan satuan, menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk T dan format penyata. Yang ke-8, memberi alasan item yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang ke-9, kita cuba membahaskan sebab nilai item yang direkodkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama dengan nilai item yang direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita lihat apakah tujuan penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita lihat yang pertama, tujuan dia adalah untuk kita nak senaraikan. Okey, kita nak senaraikan item pendapatan hasil, item pendapatan hasil dan item perbelanjaan modal. Perbelanjaan hasil. Okey. Cikgu akan terangkan apa itu pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Okey. Yang kedua, kita nak kena apa? Kita nak kena sediakan, okey, untuk nak kira lebihan atau kurangan. Bagi operasi kelab tersebutlah dia buat apa kan. Okey. Yang ketiga, dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan juga kita akan senaraikan semua. Okey, senaraikan semua yang terlibat. Okey, yang terlibat dengan kelab. Okey, terlibat dengan kelab. Maksudnya kat sini cikgu nak terangkan ialah dia melibatkan semua jenis pelarasan yang ada dalam kelab. Okey, sebenarnya sama je jenis pelarasan tu, apa yang kita dah belajar dalam mendidikkan tunggal tu, jenis pelarasan yang sama. Contohnya ada susut nilai, kemudian ada akaun yang kita dah sentuh hari tu dalam akaun yuran tu. Okey, sama juga kat sini ada hasil belum terperoleh, ada hasil belum terima, ada belanja belum bayar dan ada belanja prabayar. Okey, semua tu akan ada lagi. Okey, sama je. Okey, cumanya bila dalam kelab, dia masuk dalam kelab lah. Tinggal lihatlah sama ada dia akan jadi item pendapatan hasil ataupun item perbelanjaan hasil. Okey, yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan lebihan dan kurangan. Okey, kita lihat kat sini. Yang dimaksudkan dengan lebihan, okey, lebihan tu ialah pendapatan hasil lebih besar daripada perbelanjaan hasil. Okey, perbelanjaan hasil. Manakala yang dikatakan dengan kurangan pula ialah kurangan sebaliknya lah. Maksudnya pendapatan hasil kurang daripada perbelanjaan hasil. Maksudnya perbelanjaan hasil lebih besar daripada pendapatan hasil. Senang cerita kan, lebihan ni sebenarnya ialah sama juga dengan untung bersih. Okey, kurangan ini sama dengan rugi bersih. Okey, tapi bila dalam kelab kita tak gunakan istilah untung bersih ataupun rugi bersih, tapi kita gunakan istilah lebihan tolak lebihan dan kurangan. Okey, kita lihat apa pula contoh hasil dan belanja dalam kelab. Okey, hasil dan belanja dalam kelab. Okey, hasil dalam kelab ialah pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh kelab dan satuan. Okey, yang mana hasil ni terbahagi kepada dua, iaitu kita namakan dia pendapatan hasil
Okey, pendapatan hasil. Dan yang kedua, kita namakan pendapatan modal. Okey. Mesti you all pelik kata pendapatan tu hasil, kenapa ada pula pendapatan hasil? Okey, ini memang istilah yang diguna pakai di dalam kelab. Okey, manakala belanja, apa yang dikatakan belanja di dalam kelab ialah wang yang akan dibayar. Okey, yang akan dibayar oleh kelab lah. Okey, wang yang dibayar atau yang akan dibayar oleh kelab dan persatuan. Okey, dia pun sama, ada dua. Kita namakan dia perbelanjaan hasil. Ni lagi ni. Okey, selalu jadi confuse ni. Perbelanjaan adalah belanja, lepas tu perbelanjaan hasil pula, hasil lagi. Jadi belanja ke jadi hasil. Okey, di istilah saja. Dan perbelanjaan modal. Okey, dia macam gini je. Cikgu ajar you all di dalam milikkan tunggal ialah dalam hasil ada dua. Okey, di dalam milikkan tunggal cikgu ajar hasil ada dua, iaitu jumlah hasil jualan bersih dengan tambah hasil. Dan belanja kita ada kos jualan dan tolak kos jualan dengan tolak belanja. Okey. Di dalam pendapatan hasil, okey, you all fahamkan ya. Apa yang dikatakan dengan pendapatan hasil ialah pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Contohnya kat sini macam yuran masuk, yuran pendaftaran, yuran tahunan, yuran pertandingan, kutipan jualan pesta ria, sewa diterima daripada yang kita sewakan kemudahan kelab tu, faedah atas pelaburan, keuntungan perniagaan yang kena oleh kelab, derma yang bukan bertujuan untuk membiayai suatu projek dan penerimaan lain yang dianggap sebagai pendapatan hasil. Ya, okey. Manakala yang katakan pendapatan modal ialah pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab. Contohnya jualan aset bukan semasa, derma khas dan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Senangnya, apa yang ada dalam tambah hasil sebenarnya dia adalah pendapatan hasil. Cikgu selalu ingat macam tu je. Apa yang ada dalam pendapatan, apa yang ada tambah hasil yang kita belajar dalam milikkan tunggal tu, dia benda yang sama ada dalam kita punya pendapatan hasil dalam kelab. Manakala pendapatan modal biasanya ialah derma yang kita terima tu untuk kita nak tambahkan kita punya aset. Ini kita nak tambahkan kita punya aset. Okey. Kita nak tambahkan kita punya aset. Apa? Contoh gelanggang. Kita dapat derma 10,000 untuk buat gelanggang yang baru. Jadi maknanya kita ada lagi bertambah kita punya gelanggang. Gelanggang tu kan aset kita kan, ABS kita. Jadi kalau menambahkan saja aset, dia adalah pendapatan modal. Okey. Manakala belanja, kita ada dua, perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. You all ingat, apa yang tolak belanja tu, ini adalah perbelanjaan hasil. Tapi apa yang kita beli aset bukan semasa, dia adalah kita namakan dia perbelanjaan modal. Di dalam kelab, apa yang kita beli aset tu, maksudnya itu adalah perbelanjaan modal. Itu maksud dia. Kita tengok perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil merupakan perbelanjaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan. Manakala perbelanjaan modal merupakan perbelanjaan ke atas pembelian atau membina aset bukan semasa. Jadi kalau ABS itu akan dia masuk dalam perbelanjaan modal. Jadi kita lihat kat sini, bila dalam kelab, okey, pendapatan modal, dia penggunaan istilah tu kena fahamkan betul-betul. Pendapatan hasil, ingat tadi cikgu bercakap, tujuan kita sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan ialah kita nak melihat kepada item pendapatan hasil dan item perbelanjaan hasil. Jadi, you all kena fahamkan kat sini, pendapatan modal dia tak akan masuk akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sama juga dengan perbelanjaan modal. Dua-dua tu tak akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan.
Jadi mentafsir pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil dan belanjaan modal itu seperti mana yang cikgu terangkan tadilah. Okey, yang mana kita melihat pendapatan hasil itu dengan perbelanjaan hasil kita akan masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Manakala pendapatan modal dan perbelanjaan modal tak akan masuk dalam akaun pendapatan perbelanjaan sebab dia melibatkan aset. So aset dia akan masuk dekat PKK. Kalau kita lihat balik ya apa yang kita dah belajar dalam milikan tunggal. Cikgu selalu tulis macam ini dalam kelas. Kita ada 5 kumpulan aset, kita ada belanja, aset, liability, equity dan hasil. Okey. Dalam kat sini kalau kita lihat ni, dalam belanja, cikgu selalu cakap, kat sini kita ada tolak KJ dan kat sini kita ada tolak belanja. Kat sini AS kita ada ABS, kat sini ada AS. Liability kita ada LBS dan kita ada LS. Okey, equity pemilik. Hasil kita ada jualan bersih dan kita ada tambah hasil. Okey. Jadi, bila dalam kelab di perkara yang sama, semua tu ada. Cuma tolak belanja ni kita tukar kepada termsnya ialah perbelanjaan hasil. Cikgu jadikan ini BH ya. Ini BH, ini BM. Belanja modal, belanja hasil. Yang ni pendapatan modal, yang ni pendapatan hasil. Senang nak kita tulis nanti bila kita nak buat ya. Dan sebabnya semua ini, semua keempat ini semuanya akan ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Tapi kita akan pecahkan nanti bila masuk ke dalam bila kita nak buat dia punya akaun penamat dan PKK. Okey. Manakala ABS kat sinilah yang kita ada ini yang kita katakan perbelanjaan modal. Okey, dan dekat sini dekat L ni tak ada ya. Dekat equity ni kita ada. Dekat equity ni kita selalu ada modal tambahan. Okey, jadi kat sinilah pendapatan modal akan masuk. Okey, kemudian JB ni tambah hasil ni tak ada. Ni tak ada, tukar kepada jadi pendapatan hasil. Okey, jadi sama juga equity pemilik ni dalam kelab dia tukar equity pemilik kan, tapi dana terkumpul. Ini kita dah terangkan masa awal-awal hari tu. Okey, seterusnya yang perkara kelima dalam ni ialah menyediakan akaun perdagangan dalam bentuk T dan format penyerta. Akaun perdagangan, kenapa pula kena sediakan akaun perdagangan pula ya dalam kita punya kelab? Okey, kalau kita lihat akaun perdagangan dalam kelab dia akan disediakan jika akaun perdagangan disediakan jika kelab buat perniagaan. Okey, buat perniagaan untuk mencari keuntungan, untuk dapatkan duit tambahan. Mungkin dia nak buat sesuatu untuk ahli-ahli. Okey. Jadi kalau ada akaun perdagangan macam biasa, yang mana akaun perdagangan kita ingat apa yang kita nak buat dalam akaun perdagangan. Ingat AP, apa yang ada dalam AP ialah jualan bersih, tolak kos jualan. Jadi sama, kat sini kita akan dapat untung kasar. Cuma dalam kelab akaun perdagangan contoh kita akan buat ialah akaun perdagangan dobi. Okey. So bila dobi dia dah jadi bukan untung kasar. Kita K ni kita buang, jadikan kat sini, buat dalam kurungan, dia akan jadi untung dobi ataupun untung ataupun rugi. Kat sini untung atau rugi lah, rugi dobi. Okey, dia konsep yang sama. Sebab tu cikgu kata pentingnya you all mesti kena tahu milikan tunggal tu. Dia akan bawa sampai tengok perkongsian pun kita pakai, tengok dalam kelab pun kita akan pakai. So kalau tak faham ni tu habis. Jadi semua akan susah, akan jadi masalah kepada kita kalau kita nak buat akaun ni. Okey. Jadi bila apa yang ada dalam akaun perdagangan adalah sama. Jualan bersih kita ada berapa komponen? Kita ada jualan bersih je lah. Okey. Dalam kos jualan, komponen kos jualan apa? Item kos, jualan bersih tadi apa item dia? Item komponen dia. Jualan, tolak pulangan, jualan. Apa pula dalam kos jualan? Kos jualan kita ada inventory awal. Okey, sama. Okey, tambah belian. Okey, dapat belian tolak dengan inventory akhir. Kita dapat kos jualan. Dan dalam akaun perdagangan ada satu yang kita kena tambah, iaitu apa dia? Kita adanya kita terus masukkan kat sini belanja pengendalian. Okey, belanja pengendalian. Apa maksud belanja pengendalian tu? Okey, apa yang kita uruskan pasal dobi ni lah. Contoh kita bagi apa? Kita bayar gaji dobi.
gaji pekerja dobi, kita bagi allowance untuk dobi, kita bagi apa lagi, allowance makanan ke apa ke untuk dobi ni. Jadi itu semua adalah belanja pengendalian. Barulah kita akan dapat untung ataupun rugi untuk kita punya dobi. Okey. Itu akaun perdagangan. Kalau buat bentuk T, bentuk T. Kalau bentuk penyata, bentuk penyata. Kalau bentuk T, tengok muka surat 208 dalam buku teks. Dan kalau bentuk penyata, tengok dia muka surat 210. Okey, 210 tu ada dua-dua bentuk. Bentuk T dan bentuk penyata. Contoh kelab badminton Taman Bukit, Katil, Kenari. Okey. Okey, seterusnya mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala. Okey, ini aktiviti berkala ni ingat. Dalam kelab kita kadang-kadang ada buat pertandingan. Okey, bila pertandingan ataupun kita buat sukaneka ke apa ke, okey, yang aktiviti-aktiviti berkala yang untuk kita buat untuk kelab. Okey, bila kita buat pertandingan atau kelab ni, kadang-kadang kita ada kutip yuran pertandingan. Okey, siapa yang nak masuk kena bayar RM1. Okey, ni semua. Lepas tu dalam masa yang sama kita gunakan duit tu untuk kita uruskan kita punya pentadbiran tu, urusan-urusan tu semua kan. Nak beli hadiah ke bagi pemenang ke apa. Jadi kat sini kita kena cari dia punya untung atau rugi. Untung atau rugi kita punya buat pertandingan tersebut lah. Jadi ingat prinsip untung atau rugi kita nak cari macam mana. Okey, hasil tolak belanja. Okey, hasil tolak belanja. Jadi apa yang hasil berkaitan dengan pertandingan tu dengan belanja pertandingan. Contohnya lah kat sini kita buat pertandingan. Okey, kita buat pertandingan pertandingan apa? Katakanlah pertandingan badminton. Okey, pertandingan badminton. So kita buat kutipan, katakan kutipan kita dapat 300. Okey, 300. Kemudian kita beli hadiah apa semua, kita buat belanja pertandingan. Okey, belanja pertandingan kita gunakan 280. Okey. So kat sini tengok 300 tolak 280 kita ada baki 20 kan. So 20 ni kita namakan dia untung pertandingan. Okey, untung pertandingan badminton lah. Dan bila dapat untung, dia akan jadi pendapatan hasil. Ingat tu, dia jadi pendapatan hasil. Okey, sama juga dengan dobi tadi, dia adalah pendapatan hasil kalau untung. Kalau rugi, dia akan jadi, okey, kalau rugi pertandingan, okey, samalah juga dengan rugi dobi tadi ni, dua-dua ni akan jadi perbelanjaan hasil. Okey, so dua-dua ni mesti kita akan masukkan dia dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jadi dua-dua ni akan mendatangkan, tengoklah sama ada jadi pendapatan hasil atau perbelanjaan hasil. Jadi dua-dua tu akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Senang je kita nak tahu sama ada aktiviti berkala tu ada ke tidak. Kalau dalam hasil kita ada pertandingan kat bawah pun dekat belanja pun ada perbelanjaan untuk pertandingan tersebut. So maksudnya you all kena cari, kena taksir untung ataupun rugi bagi aktiviti tersebut. Okey, kita nak menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, akaun pendapatan dan perbelanjaan kita akan buat selepas kita buat akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, dan kita akan dapat maklumat daripada situ semua. Dan bila daripada akaun penerimaan dan pembayaran itu nak pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan, kita kena melihat juga ada tak pelarasan yang berlaku. Okey, jadi untuk nak sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan, okey, cikgu pecahkan kepada dua. Kalau kita lihat kat sini, kita ada bentuk T dengan bentuk penyata, format penyata. Okey, format penyata kat sini, bentuk T kat sini. Okey, kalau bentuk penyata, bentuk T macam biasa, dia akan jadi kredit dekat sini dan debit kat sini. Tajuk akaun pendapatan dan perbelanjaan. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, perbelanjaan bagi tahun berakhir, bagi tahun berakhir bla 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 bla. Okey, mesti kena ada. Okey, apa yang duduk sebelah kredit? Mestilah kat sini pendapatan. Kat sini akan pendapatan hasil. Okey. Dan apa yang duduk sebelah debit ialah perbelanjaan hasil. Jadi pendapatan hasil, perbelanjaan hasil. Katakan kat sini kita dapat 1,000 dan kat sini 600. So bila kita tutup, bila bentuk T, dia akan ada apa? Okey.
Kalau bentuk T, dia akan jadi macam mana. Ingat balik kita punya apa yang kita buat. Bentuk T, dia mesti kena tunjuk dia sama. Jadi kat sini 1000, paling besar kat sini 1000. So maksudnya kat sini kita akan ada perkara yang kat sini 400. So ingat, bila kat sini kita nampak dengan jelas hasil lebih besar daripada belanja. So inilah namanya lebihan. Okey. Tapi bila kita dapat belanja itu belanja itu lebih besar. So dapat kat sini. So kalau kat sini inilah namanya kurangan. Okey. Tu. Sama kalau bentuk penyata dia akan jadi sama jugalah. Cumanya kita ubah prinsip untuk lebihan kurangan tu sama ya. Okey, tajuk sama macam biasa. Kat sini kita buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Bagi tahun berakhir bla 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 bla. Okey. Kat sini kita buat 2 kolom. Okey, 2 kolom. RM jangan lupalah. Macam ni pun sama. Tadi kat sini ada RM. Cuma kat sini apa yang cikgu nak you all ingat ialah kita mulakan dengan mesti ke atas pendapatan hasil. Tulis pendapatan hasil. Apa pendapatan hasil tu? Tulis. Kemudian tolak perbelanjaan hasil. Apa perbelanjaan hasil tu? Contoh-contoh apa yang ada dalam kita punya tolak belanja. Benda yang sama kan? Tulis. Okey, kat sini. So kat sini kita akan tulis kat sini. Tulis kat sini. Jumlahnya letak kat sini. Pendapatan hasil pun sama. Tulis kat sini. Kita dapat kat sini. Kita tolak Okey, tengok. Kalau kat sini positif, maksudnya lebihan. Okey. Tapi kalau you all dapat negatif, kat situlah namanya kurangan. Okey. Jangan tulis dua-dua. Ini option. Sekiranya dia negatif, kita tulis kurangan. Sekiranya positif, kita tulis lebihan. Okey. Ini kita nak menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Formatnya adalah seperti begini. Ini sebenarnya akaun pendapatan dan perbelanjaan ni kalau dalam medikan tunggal kita namakan dia ialah akaun untung rugi. Okey, kalau you all tanya, apa alasan item yang terdapat dalam akaun penerimaan dan penerimaan tidak direkodkan? Okey, tidak direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, ni je dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, kita lihat ya, dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, penerimaan dan pembayaran. Okey, kita ada katakan kat sini debit kredit lah, kita buat bentuk T biar kita nampak apa yang ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Debit kita dapat, so kat sini ada pendapatan hasil, kat sini ada pendapatan modal. Dekat kredit kita ada belanja hasil, kita ada belanja modal. Okey. Item yang terdapat dalam akaun penerimaan tidak direkodkan. Yang tidak direkodkan ialah dua ni, iaitu pendapatan modal dengan belanja modal. Dua ni, ini dengan ni, dua-dua ni kita tak akan rekod dalam PP. Okey, sebab ini kita akan pindahkan dia ke dalam PKK. Sebab ini adalah melibatkan perkara yang berkaitan dengan aset. Bila aset tak akan masuk dalam akaun hasil dan belanja. Aset dia akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Aset ialah untuk kita nak lihat kenapa kita nak melihat kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan terdiri daripada aset, liability dan equity. Itu sahaja. Okey. Jadi dia tak akan masuk dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. Itu dia. Okey. Okey, berbalik dengan perkara yang ke-9 yang terakhir. Cikgu dah ada cakap juga tadi sebenarnya. Kita nak lihat kenapa nilai item yang direkodkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama dengan nilai item yang direkodkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Contohnya kat sini. Dalam pendapatan hasil kita ada yuran. Okey. Tapi bila kita pindah dalam akaun pendapatan, katakanlah kat sini yuran 6,000. Tapi bila kita pindahkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, akaun pendapatan dan perbelanjaan, pendapatan hasil akan duduk sebelah kredit sebab dia hasil mesti kredit. So kat sini ada yuran. Okey, yuran ahli lah yang kita dah belajar kan. Ini pun yuran ahli 6,000, tapi yuran ahli kat sini kita catat sebagai 5,800. Kenapa tak sama nilai ni? Okey, you all kena faham. Okey, kenapa tak sama? Sebab niat penerimaan dan pembayaran adalah duit yuran yang kita terima.
duit yang kita terima atas kerana orang ahli membayar yuran kepada kelab. Tapi bila dalam akaun pendapatan dan belanjaan, kita nak mengambil kira yang sebenar-benarnya yang sepatutnya berlaku dalam tempoh setahun untuk kita nak memilih, untuk kita nak menghitung kita punya kelab tu dapat lebihan atau kurangan. Jadi kat sini, satu perkara yang you all kena faham, ini ada kaitan dengan pelarasan. Okey, kat sinilah yang akan timbul adanya sama ada hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar dengan belanja prabayar. Contoh kat sini belanja hasil, katakanlah ada sewa. Sewa kat sini 3,000. Tapi rupa-rupanya dekat akaun sewa dekat akaun pendapatan belanjaan sewa kita sepatutnya ialah 2,000. Maksudnya kat sini apa? Sewa tu ada terlebih bayar. Maksudnya kita dah bayar terlebih sebanyak 1,000. Okey, kenapa kita bayar lebih? Mungkin sebab kita ada duit. Jadi kita pun bayar dah dulu sebab nanti takut next month kalau tak ada hasil yang banyak kepada kita, macam kita nak bayar sewa tapak kita buat untuk kelab tu main gelanggang ke apa ke. Tu contohnya, contoh. Jadi maksudnya kat sini kita akan ada maknanya kat sini 3,000 tolak dengan 1,000. Okey, maksudnya kat sini 1,000 ni adalah sewa prabayar. Okey. Sebab tu cikgu cakap pelarasan ni penting. Mesti you all fahamkan betul-betul. Dia sama macam mana kat milikkan tunggal. Faham pelarasan, okey. Mesti cikgu tu sebab tu cikgu kata, pandai pelarasan, pandailah kita nak buat akaun dengan cemerlang. Okey. Jadi cikgu rasa kalau you all dapat fahamkan dengan apa yang cikgu terangkan pada hari ini berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan, sampailah yang ke-9 ni you all boleh nampak dengan jelas tahap 6 untuk you all. Okey. InsyaAllah untuk SPM itu tidak akan jadi satu masalah. Kelab tak susah. Okey, kalau you all faham milikan tunggal dengan erti kata sebenar, maka kelab pun akan jadi senang seperti mana yang you all rasa mudah untuk nak buat. Okey, cikgu doakan mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk you all belajar apa yang dimasukkan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan ini dengan baik. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.